KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya. Yalah, tadi sebelum ni kita bicarakan tentang tasawur Islam bahagian A, dan sekarang pula kita nak tahu bagaimana kita nak skor untuk mata pelajaran tasawur Islam bahagian B. Bersama dengan ustaz kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Macam biasa, jom kita lihat profil guru kita. Bersama dengan saya hari ini iaitu Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain. Jemput masuk Ustaz. Subhanallah, kacak segak bergaya Ustaz kita. Apa khabar Ustaz? Baik Hakim, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, bila kita sebut tentang mata pelajaran tasawur Islam ini, adakah semua murid ambil mata pelajaran ni? Okey, untuk pengetahuan dan maklumat Hakim dan juga calon-calon SPM 2021 yang berada di rumah, untuk tasawur Islam ni lah mata pelajaran elektif yang ditawarkan kepada semua pelajar sebenarnya, sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Tetapi ia berbentuk elektif, terpulang kepada calon untuk ambil atau tidak. Dia bukan yang teras. Baik. Mata pelajaran pilihan di tangan anda. Okey, Ustaz, saya serahkan kelas ini kepada Ustaz. Silakan. Terima kasih. Sama-sama, Ustaz. Okay, silakan, Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Hakim. Dan Assalamualaikum kepada semua calon SPM 2021 yang berada di rumah. InsyaAllah, hari ini kita akan bersama-sama berkongsi tentang bagaimana untuk kita menguasai subjek mata pelajaran tasawur Islam khususnya dalam bahagian B. Jadi murid-murid yang berada di rumah, calon-calon yang berada di rumah, jom kita bersedia untuk menguasai bahagian B subjek tasawur Islam. Okey. Jadi yang pertama, kita nak tengok apa dia format pentaksiran yang ada dalam kertas tasawur Islam ini. Okey. Sebenarnya format dia tasawur Islam ni ada dua bahagian. Okey, dia bahagian A dan bahagian B. Okay, itu dua bahagian saja. Tadi kita dah didedahkan tentang bahagian A untuk tasawur Islam. Jadi hari ini kita akan didedahkan tentang bahagian B pula. Untuk bahagian A kita ada 20 soalan dan 20 markah. Untuk bahagian B pula kita ada 6 soalan dan markah yang diperuntukkan ialah 80 markah. Jadi sebenarnya untuk bahagian B, apa item yang ada dalam bahagian B ni murid-murid, calon-calon semua? Okey, sebenarnya untuk bahagian B ini kita ada item subjektif. Dalam item subjektif ni murid-murid, calon-calon sekalian, anda kena tahu bahawa item subjektif dia berlainan dan berbeza dengan item objektif. Item subjektif ini ialah calon boleh beri jawapan lebih daripada satu. Kalau item objektif hanya ada satu jawapan saja, tetapi bila item subjektif ini calon boleh jawab lebih daripada satu jawapan. Itu seronoknya bahagian B ni. Okey. Apa lagi yang ada pada bahagian B? Okey, walaupun ada 8 soalan, calon hanya digalakkan jawab 4 sahaja. Ingat tu calon, 4 sahaja. Kenapa 4? Kenapa tak nak semua 6 ni? Okey, sebab ada sebab dia. Kerana masa yang diperuntukkan untuk dicadangkan calon-calon dan murid-murid jawab soalan ini hanya ada 2 jam sahaja. Jadi satu soalan 30 minit. Satu soalan 30 minit. Kalau calon jawab semua soalan, dikuatiri calon akan hilang masa dan hilang fokus untuk jawab soalan satu demi satu. Sebab itu calon, kalau boleh anda digalakkan untuk jawab 4 soalan sahaja. Kerana 4 soalan ini, satu soalan dia ada 20 markah. Jadi kalau jawab 4, 80 markah. Kalau calon jawab dengan betul-betul dengan baik, insya-Allah calon akan dapat 80/80 dalam bahagian B. Best kan? Seronok tak? Okey. Seterusnya,
Okey, soalan-soalan yang ada dalam bahagian B untuk tasawur Islam ini, dia mengikut tema yang ada dalam DSKP tasawur Islam. Okey, dalam tema-tema yang ada dalam tasawur Islam ini, okey, contoh, okey, ini ialah contoh yang ada pada setiap tema yang diwakili oleh soalan-soalan tersebut. Okey, kalau tengok ni contoh dia soalan 1, mungkin tema 1 tingkatan 4 dan digabungkan dengan tema 1 tingkatan 5. Soalan 2, tema 2 tingkatan 4 digabungkan dengan tema 2 tingkatan 5. Soalan 3, tema 3 tingkatan 4 digabungkan dengan tema 3 tingkatan 5. Manakala soalan 4, tema 1 tingkatan 5 digabungkan dengan tema 1 tingkatan 4. Soalan 5, tema 2 tingkatan 5 digabungkan dengan tema 2 tingkatan 4. Dan soalan 6, tema 3 tingkatan 5 digabungkan dengan tema 3 tingkatan 4. Ini mungkin contoh untuk panduan kita, calon-calon yang berada di rumah, murid-murid sekalian, untuk memahami bagaimana pembahagian soalan yang ada dalam bahagian B mengikut tema. Okey, mungkin begitulah tahun ini. Kita tak tahu, itu kehendak Lembaga Peperiksaan Malaysia, ya Hakim. Itu kehendak mereka untuk tentukan bagaimana soalan-soalan itu disusun mengikut tema. Kalau temanya begini, rezeki masing-masing. Tapi mungkin dia akan berubah. Okey, kita terus kepada contoh dia. Ini ialah tajuk-tajuk yang ada dalam... maafkan saya. Ini ialah tema-tema yang ada dalam tasawur Islam. Okey, tema 1 ialah tingkatan 4 ialah Islam sebagai ad-din. Tema 1 tingkatan 5 ialah sistem ekonomi dan keuangan Islam. Jadi setiap tema yang ada dalam DSKP tasawur Islam ini dibahagikan ikut soalan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya. Okey, jadi untuk itu, kalau calon nak tahu apa dia tajuk-tajuk yang ada dalam setiap tema, ini ialah tajuk dia. Untuk tema tingkatan 4, yang pertama Islam sebagai ad-din, inilah tajuk dia. Islam adalah cara hidup, akidah menurut Islam, ibadah menurut Islam, akhlak menurut Islam dan prinsip pandangan hidup Islam. Ini untuk tingkatan 4. Tingkatan 4 yang untuk tema yang kedua, manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada fitrah kejadian manusia. Kita ada tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah. Dan kita ada peranan wahyu dan akal. Jadi untuk tema yang ketiga ialah sistem sosial Islam. Ini antara tajuk-tajuk yang ada dalam tema sistem sosial Islam. Ini 3 tema ini calon, ini ialah berada dalam tingkatan 4. Kalau calon ingat balik tahun lepas kita belajar tingkatan 4, kan? Kita akan tahu inilah tajuk-tajuk yang ada dalam buku teks yang calon ada simpan sebelum ini. Okey, apa pula tingkatan 5 calon? Ini dia tajuk-tajuk yang ada dalam tema tingkatan 5. Tajuk dia ada 6 sahaja. Nampak macam sikit, tapi perbincangannya amat luas, Hakim. Betul. Amat luas. Betul tak calon? Luas kan? Okey. Untuk sistem ekonomi dan keuangan Islam, itu tema yang pertama tingkatan 5. Tajuk dia ialah sistem ekonomi Islam, sistem keuangan Islam. Tema yang kedua, sistem perundangan dan pemerintahan. Kita bincang pasal sistem perundangan Islam dan sistem kehakiman Islam. Dan sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam yang ketiga, iaitu tajuk yang kita bincangkan dalam tema ini ialah sistem pentadbiran dan pengurusan Islam dan sistem pemerintahan Islam. Jadi calon, kalaulah tema-tema ini calon dapat kuasai dengan baik, jadi calon boleh fokus tema mana yang calon dapat kuasai dengan baik untuk membantu calon-calon menjawab soalan yang bakal dikemukakan oleh pihak lembaga peperiksaan nanti. Okey, jadi sebenarnya apa yang saya nak kongsikan ni, Hakim, dengan calon-calon semua, okey, sasaran kita ialah kalau kita boleh dapat bahagian B 30 markah, insya-Allah kita boleh dapat markah lulus. Tapi kalau nak lebih baik, lebih cemerlang calon, okey, kalau kita fokus bahagian A dapat 15 markah dan bahagian B calon dapat 55 markah, insya-Allah calon akan dapat A. Dan ini ialah calon kalau untuk dapatkan kecemerlangan, kita akan sasarkan ini. Dan sebenarnya calon, kalau ikutkan lembaga, inilah perincian untuk soalan bagi kertas tasawur Islam bahagian B. Sebenarnya, Hakim, calon-calon, 50% soalan yang ada dalam bahagian B itu adalah soalan yang aras rendah. Okay, jadi calon kalau betul-betul fokus, sebenarnya calon boleh dapat 50 markah sebenarnya untuk bahagian
B. Seronok tak? Itu sebenarnya calon. Kalau kita tahu soalan-soalan yang ada dalam bahagian B, insya-Allah kita akan dapat jawab soalan itu dengan lebih baik. Ya, jelas dan terang. Itulah format soalan untuk tasawur Islam bahagian B, yang mana kalau beza dengan bahagian A, satu soalan satu jawapan. Untuk bahagian B, satu soalan boleh banyak jawapan. Baiklah, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga ustaz kita iaitu Muhammad Zazali Muhammad Zain dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat, Johor. Baiklah ustaz, tadi kita dah fokuskan bagaimana untuk format soalan bahagian B tasawuf Islam ini. Jadi apakah perkara yang perlu kita ambil berat lagi? Silakan ustaz. Okay, terima kasih Hakim. Untuk makluman kepada semua calon yang berada di rumah yang mengambil mata pelajaran tasawur Islam. Okey, apa perkara yang kita perlu berikan perhatian dalam bahagian B ini? Okey, sebenarnya calon kena kenal pasti bentuk-bentuk item yang ada dalam bahagian B. Tadi calon dah tahu, dah maklum bahawa item dalam bahagian B ialah item subjektif. Dan apa yang calon perlu berikan perhatian ialah calon perlu tahu soalan-soalan yang ditanya dalam bahagian B. Iaitu yang pertama, soalan yang jawapannya tidak memerlukan huraian. Yang kedua, soalan yang jawapannya memerlukan huraian. Dan yang ketiga ialah soalan yang mana jawapannya berbentuk kebat. Tiga perkara ini Hakim, calon-calon sebenarnya kalau calon dapat kenal pasti dan dapat kuasai, calon akan dapat memudahkan cara untuk calon menjawab soalan bahagian B. Jadi kita akan teruskan untuk mendalami dan menguasai satu demi satu bentuk item ini. Okey. Yang pertama, ini ialah contoh soalan yang ada dalam bahagian B. Contoh satu soalan. Okey, kalau perasan, ini ialah soalan 1A1, apakah maksud ihsan? 1A2, nyatakan dua kepentingan ihsan. B, okey, C1, C2 dan D. Jadi daripada soalan ini calon, sebenarnya calon kena kenal pasti dulu bentuk-bentuk item tersebut. Yang mana satu item yang tidak memerlukan huraian jawapannya, yang mana satu yang memerlukan huraian, dan yang mana satu soalan kebat. Okey, kita tengok satu demi satu. Okey, jom kita tengok. Okey, ini contoh soalan 1A. 1. Apakah maksud ihsan? 2 markah. Okey, 1A2 nyatakan dua kepentingan sifat ihsan. Kita pergi dulu soalan 1A1. Soalan maksud ihsan. Sebenarnya soalan maksud ihsan ni ialah soalan yang calon tidak perlukan huraian sebenarnya. Tetapi perlu diingatkan kepada semua calon yang ambil tasawuf Islam, bila soalan maksud, biasanya dalam buku teks ada dua. Satu maksud dari segi bahasa dan lagi satu maksud dari segi istilah. Jadi calon kena fokus kepada maksud aspek istilah. Dan sebenarnya kalau boleh, jadikan buku teks itu sebagai panduan bila kita menjawab soalan maksud. Kerana kebiasaannya peraturan pemarkahan akan melihat kepada apa yang ada dalam buku teks. Jadi untuk menjawab soalan maksud, kita buat dulu pembuka jawapan. Maksud ihsan ialah kesungguhan dalam melakukan ibadah dan pekerjaan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini ialah maksud ihsan. Dan sebenarnya calon, apa yang calon kena kuasai untuk maksud ialah kita kena kuasai kata kunci bagi setiap istilah. Untuk maksud ihsan ni Hakim dan juga calon-calon yang berada di rumah. Okey, kata kunci bagi ihsan ialah kesungguhan pertama, yang kedua ialah ibadah dan pekerjaan, dan yang ketiga ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau calon dan murid-murid boleh faham tiga kata kunci ini, maka calon boleh jawab maksud istilah dengan baik. Dan sebenarnya tips dia ialah kita kena tahu apa dia kata kunci bagi setiap istilah. Saya bagi contoh ya Hakim, dan juga kepada calon-calon yang berada di rumah, kita bagi contoh. Contoh-contoh istilah yang ada dalam tasawuf.
tasawuf Islam ni Hakim, calon-calon ada banyak sangat istilah. Jadi untuk menguasai setiap satu istilah itu, kita tengok dia punya kata kunci bagi setiap satu. Ya. Jadi ini adalah contoh. Contoh nak urai satu-satu panjang. Kan betul tak? Betul. Jadi saya bagi satu contoh, nanti yang berada di rumah sama ada boleh snap gambar, ambil gambar ataupun tengok lepas ini rakaman di YouTube. Okey, ini contoh. Jadi kalau calon dapat kuasai setiap kata kunci ini, dia boleh membantu calon. Itu soalan maksud. Okey, boleh teruskan? Boleh Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Okey, untuk jawab soalan 1A2. Kita nak kenal pasti 1A2 ni, item ni, soalan ni kena hurai atau tidak. Okey, tengok dia minta nyatakan 2 kepentingan sifat ihsan dan markahnya berapa? Markahnya pun 2. Okey, untuk pengetahuan calon-calon yang berada di rumah, soalan ini ialah soalan yang tidak perlukan huraian dalam membina jawapannya. Hanya kita bagi jawapan yang menepati, yang ringkas, tidak perlu huraian yang terlalu panjang. Jadi, untuk kita buat soalan, maafkan saya, untuk kita buat jawapan 1A2 ni calon, saya cadangkan tips yang pertama, calon kena langkah 4 baris. Okey, lepas langkah 4 baris ni calon, barulah calon buat dia punya pemuka jawapan bagi 1A2. Kenapa kena langkah ni cikgu? Mesti ada orang tanya. Sebenarnya calon, kalau calon langkah macam ni, dia akan membantu calon, katakanlah ada idea yang baru. Betul. Untuk jawab yang baru, tambah saja dekat bawah dia. Tak perlu potong, tak perlu padam. Itu memudahkan. Jadi kalau tengok dekat jawapan 1A2 ini, dia tidak ada huraian. Dia cuma ada fakta jawapan sahaja. Jadi jawapan dia agak ringkas, tetapi pastikan dia difahami. Jangan tiba-tiba jawapan dia bersungguh-sungguh je. Tak boleh lah. Nampak tak, jawapan dia bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi tips tambahan untuk calon-calon yang berada di rumah. Kalau kita buat jawapan ini ataupun soalan ini, pastikan lebihkan 2 fakta jawapan. Kalau soalan minta 2, tambah lagi 2. Jadi ada 4 jawapan. Kenapa kena tambah lagi 2 ni cikgu? Sebab manalah tahu kalau yang 2 atas tu salah, ada lagi yang bawah 2. Jadi dia akan dapat bantu calon dapat markah bagi setiap soalan yang ada. Alhamdulillah. Okey, inilah soalan item yang tidak memerlukan huraian. Okey, calon boleh? Okey, kita nak tengok bagaimana pula soalan yang memerlukan huraian. Jawapannya. Kalau tengok soalan ini bincangkan 2 punca masyarakat masih melakukan kemungkaran walaupun mereka melaksanakan ibadah. Okey, calon, soalan minta 2. Soalan minta 2 dan markahnya ialah 4 markah. Bila situasi ini calon nampak dalam kertas peperiksaan setiap calon, pastikan ini ialah soalan yang memerlukan calon menghurai jawapannya. Okey, jadi pastikan ada huraian. Kita tengok contoh jawapan ni. Okey. Contoh jawapan yang ada di sini, ada seorang calon buatkan untuk saya. Kalaulah calon jawab begini saja, berapa markah yang dia dapat? Hakim. Agak-agaklah Hakim. Agak-agak berapa? Kalau macam ni, 4 markah. Betul ke Ustaz? Hampir-hampir betul. Tapi kurang betul. Sebenarnya calon, kenapa perlu tahu? Kan, sebenarnya berapa markah yang calon ini boleh dapat? Dia hanya dapat 2/4. Kenapa 2? Sebab dia tidak membina huraian. Okey. Cikgu-cikgu macam mana nak bina huraian? Ni saya kongsikan bagaimana kita nak membina huraian bagi setiap fakta jawapan. Okay, pertama, dalam kita membina fakta jawapan, kita perlu ada kata hubung untuk menghubungkan huraian dengan fakta jawapan tersebut. Jadi saya cadangkan kepada calon-calon yang berada di rumah, boleh guna 3 kata hubung yang biasa, iaitu supaya, kerana, seperti. Ini kata hubung yang biasa dan mudah untuk kita bina huraian selepas kita buat dia punya fakta jawapan. Jadi formula dia, lepas kita dapatkan fakta, kita pilih kata hubung, sama ada supaya ke, sama ada kerana ke, sama ada seperti ke, dan kalau boleh untuk membina huraian, kita tanya kenapa pada isi jawapan fakta tersebut. Okey, contoh. Saya tunjukkan contoh dia. Okey, ini contoh jawapan yang sesuai dan lengkap. Dia ada fakta, dia ada huraian.
Okey, lalai melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakta. Huraian dia kerana asyik bermain permainan dalam talian. Nampak tak calon? Ini sebenarnya huraian. Kenapa huraian ada? Sebab kita nampak ada perkataan kerana yang dimerahkan tu. Jadi, bila nampak kerana tu, dia sebenarnya membantu calon untuk membina huraian yang baik. Contoh yang kedua, tidak khusyuk ketika beribadah. Kerana apa? Kenapa tak khusyuk ibadah ni? Kerana tidak fokus ketika beribadah. Ini contoh bagaimana calon membina huraian dalam fakta jawapan yang calon berikan dalam soalan-soalan yang ditanya ketika peperiksaan nanti. Okey, boleh? Kita nak teruskan lagi. Ada banyak lagi tips yang ada. Jadi bila jawapan calon begini, insya-Allah calon boleh dapat 4/4. Markah penuh dah. Alhamdulillah. Baik, jadi banyak yang kita dapatkan tips daripada ustaz kita, antaranya tengok soalan, tengok markah, biar seiring supaya kita dapat markah yang penuh. Baiklah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses. Akan tapi, ustaz, saya difahamkan tadi itu bahagian B kan, mana kata kita kena tengok soalan dan tengok dia punya huraian biar sama. Jadi apa lagi perkara yang perlu kita titik beratkan, ustaz? Okey, untuk makluman calon murid-murid yang berada di rumah dan untuk hakim juga, saya nak bagi beberapa tips sebenarnya. Tip ini kalau calon fokus betul-betul yang ini, insya-Allah dia boleh membantu. Okey, kalau calon dapat soalan yang berkisar tentang punca, ini semua 4 soalan yang berkisar tentang punca. Sebenarnya calon, bila calon dapat soalan yang berkaitan dengan punca sesuatu masalah itu berlaku, antara jawapan yang sesuai digunakan, sesuai digunakan, inilah jawapan dia. Kurang didikan agama, memiliki iman yang lemah, terpengaruh dengan rakan, tidak mengamalkan cara hidup Islam, kurang penguasaan undang-undang, kurang kempen kesedaran. Cuma saya dah bagi bantuan untuk calon dapatkan cara untuk membina fakta jawapan. Cuma saya minta calon untuk bina huraiannya sahaja. Ingat, pilih salah satu daripada 3 kata hubung tadi, supaya ke, kerana ke kan. Lepas tu tanya fakta tadi. Kenapa kan? Kurang didikan agama. Kenapa kurang didikan agama? Kerana malas belajar ilmu agama. Senang kan? Okey. Yang kedua, calon yang seterusnya, minta maaf, tip yang seterusnya. Kalau calon dapat soalan tentang cara mengatasi. Okey, apa saja soalan yang ditanya tentang cara mengatasi, saya boleh kongsikan dengan calon antara jawapan yang sesuai digunakan. Untuk semua soalan, kebanyakan soalan cara mengatasi. Antaranya, jawapan dia, fakta dia ialah mendalami ilmu agama, memantapkan iman, berkawan dengan orang yang baik, menguasakan undang-undang, melakukan kempen kesedaran. Nah, dari sini saya bagi contoh huraian. Mendalami ilmu agama seperti belajar dengan ustaz yang bertauliah, memantapkan iman supaya tidak mudah terpengaruh, berkawan dengan orang yang baik seperti dai hakim. Alhamdulillah kan. Amin. Okey, ini contoh-contoh jawapan yang sesuai digunakan oleh calon yang berada di rumah untuk jawab soalan yang berkisar tentang cara mengatasi. Ada tip lagi tak? Rasanya macam ada. Okey. Kalau soalan ditanya dalam bahagian B ini, soalan yang perlukan huraian, kalau ditanya tentang akibat, kesan, implikasi yang berbentuk negatif. Ini semua contoh-contoh soalan yang ada yang berkaitan tentang implikasi atau kesan yang negatif. Okey, apa jawapan yang sesuai? Saya kongsikan dengan semua yang berada di rumah. Ini adalah contoh jawapan yang sesuai digunakan sekiranya soalan itu bertanya tentang akibat, kesan, implikasi yang berbentuk negatif. Kalau individu, dilaknat oleh Allah, dibenci oleh masyarakat, hati gelisah. Kalau untuk masyarakat huru-hara, masyarakat akan bergaduh, banyak berlaku jenayah. Kalau untuk negara apa pula? Okey, kalau negara, kesan buruk dia, negara tidak aman, ekonomi negara akan jatuh dan jenayah banyak berlaku. Jadi kalau calon dapat soalan dalam bahagian B, bertanya tentang soalan-soalan sama ada punca, cara mengatasi, kan, kesan buruk, kan, itu antara jawapan yang sesuai digunakan oleh calon untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Dan katakanlah kalau soalan tadi
soalan tadi ditanya kebaikan pula, kesan baik pula. Yang saya tunjukkan tadi ialah kesan buruk. Jadi calon lawankan sahaja kesan buruk tadi kepada kesan yang baik. Okey, jelas tu calon. Ingat, lawankan saja. Contoh, dilaknat oleh Allah. Lawannya apa? Disukai ataupun diberkati oleh Allah. Dibenci oleh masyarakat. Okey, apa lawan dia? Disukai oleh masyarakat. Jadi kalau calon tahu tentang perkara ini, dia dapat memudahkan calon. Cuma hakim dengan juga calon yang berada di rumah, pesan saya, kalau soalan ditanya untuk membina huraian, tolong sangat-sangat calon binalah huraian. Jangan biar kosong. Sebab kalau soalan tu 4 markah, 2 fakta, 2 huraian. Kalau calon tak buat huraian, dapat 2 saja. Kita akan rugi di situ. Okey, jadi calon kena hati-hati, fokus, tengok soalan betul-betul. Kalau soalan tu perlukan huraian, calon kena hurai betul-betul. Baik, jadi 2 perkara yang perlu kita lihat. Yang pertama ialah tengok soalan, yang kedua tengok markah supaya seiring. Baiklah, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain, guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat, Johor. Baiklah, tadi kita dah belajar tentang jawapan yang tidak memerlukan huraian, yang kedua jawapan yang memerlukan huraian. Bagaimana pula Ustaz untuk kita nak jawab soalan kebat? Okey, terima kasih Hakim, dan juga untuk calon-calon murid-murid yang berada di rumah, kita akan kongsikan dengan anda bagaimana untuk kita kenal pasti soalan kebat dan bagaimana kita nak menjawab soalan kebat. Tetapi sebelum itu, kena kenal dulu soalan kebat ni macam mana bentuknya untuk mata pelajaran tasawuf Islam nanti. Okey, untuk item kebat bahagian B, kita ada 3 jenis item untuk kebat ni. Yang pertama, item kebat 6 markah. Yang kedua, item kebat 1 markah tambah 5 markah. Dan yang ketiga ialah item kebat 2 markah tambah dengan 4 markah. Apa bezanya ni? Okey, sebenarnya item kebat 6 markah ni ialah item kebat yang markah keseluruhannya 6 markah. Okey, akan ada soalan yang agak panjang, gambar sesuatu gambar untuk stimuluskan calon, dan markah yang diperuntukkan ialah 6 markah. Manakala item kebat 1 markah 5 markah ni pula ialah gabungan 2 pecahan soalan. Satu soalan 1 markah, soalan yang kedua 5 markah. Okey. Dan yang ketiga, item kebat 2 markah 4 markah ialah gabungan 2 pecahan soalan, 1 soalan 2 markah, dan soalan yang kedua ialah 4 markah. Jadi kita nak kenal bagaimana soalan kebat ini dan bagaimana pula untuk menjawabnya. Okey, kita akan pergi satu demi satu. Jom dengan saya. Okey, pertama sekali, untuk menjawab soalan kebat, pastikan calon ada perkara ini. Apa dia? Yang pertama, calon kena berikan fakta jawapan. Okey, selepas fakta jawapan, kita ada huraian. Sama ada huraian 1, huraian 2, huraian 3, huraian 4 dan huraian 5. Huraian 5 ni calon, kalau 6 markah, huraian 5 ni boleh juga buat kesimpulan. Huraian 5 atau kesimpulan. Sebenarnya, kalau calon dah buat kesimpulan, itu membuktikan calon dah buat huraian yang terakhir. Okey. Dan untuk buat huraian 2, 3, 4 ni sebenarnya calon boleh ambil sama ada contoh ataupun kesan baik ataupun kesan buruk ataupun kebaikan dan juga ataupun punca. Jadi untuk membina satu jawapan kebat, pastikan calon boleh isi dalam jawapan dalam huraian tu ialah sama ada contoh, sama ada kesan baik, kesan buruk, kan, punca berlaku, cara mengatasi. Okey, bila calon susun baik-baik, calon akan membantu untuk penanda dan pemeriksa tanda dengan baik jawapan yang calon berikan. Cuma saya nak berikan satu peringatan. Bila calon buat jawapan kebat, pastikan jangan buat bentuk point. Kena buat dalam satu perenggan. Itu yang pertama. Okey, kena buat dalam satu perenggan. Yang kedua, elakkan guna perkataan selain itu dan juga dan. Jangan gunalah selain itu dan. Dikuatiri kalau calon menggunakan sama ada selain itu ataupun dan dalam jawapan kebat itu tadi,
kita takut pemeriksa atau penanda beranggapan itu ialah fakta yang baru. Bila ada fakta yang baru, dah tak dikira sebagai huraian. Rugi calon. Jadi hilang markah huraian. Jadi untuk itu, elakkan guna perkataan selain itu dan juga dan. Ada dua dan pula, maafkan saya. Kan? Okey, kita nak terus. Kita nak tengok. Jadi sebenarnya untuk tadi semua satu markah. Okay. Kita nak tengok contoh soalan item kebat 6 markah. Okay. Tengok soalan ini. Kita baca sama-sama. Zainul Azhar telah diberhentikan kerja semasa pandemik COVID-19 berleluasa. Situasi ini menyebabkan dia kehilangan mata pencarian untuk menyara keluarganya. Pada masa sama, dia memiliki simpanan emas yang dibelinya ketika masih bekerja. Daripada situasi di atas, cadangkan cara muamalah Islam yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. 6 markah. Okey, calon, bila nampak soalan yang sebegini bentuk rupanya, ini ialah item kebat 6 markah. Bagaimana nak buat jawapan? Ingat tadi saya dah kongsikan dengan calon, pertama kena ada fakta. Okey. Jadi bila nak buat jawapan, pastikan kita buat pembuka jawapan dan ini antara jawapan yang boleh dicadangkan untuk calon jawab. Okey. Kalau calon lihat pada jawapan ini, kita ada perkataan-perkataan merah. Apa perlunya itu? Untuk membantu calon kenal pasti huraian demi huraian. Okey. Jawapan yang pertama, fakta dia boleh menggunakan jenis muamalah Islam iaitu ar-rahnu. Kenapa nak guna ar-rahnu? Nampak tak nak beruraian kan? Kenapa nak guna ar-rahnu? Kerana ar-rahnu merupakan cara untuk mencagar emas yang dimilikinya bagi mendapatkan pinjaman. Itu huraian 1. Apa kebaikan ar-rahnu? Kebaikan ar-rahnu ialah ia tidak mengandungi unsur riba. Okey. Kesan baik dia apabila daripada pinjaman itu, dia boleh menggunakannya untuk modal perniagaan. Apabila dia berniaga, dia akan memperoleh pendapatannya semula. Kesimpulannya, Zainul Azhar perlu menggunakan amalan dalam muamalah Islam supaya hidup diberkati. Okey, saya kongsikan dengan calon. Di mana fakta? Ini fakta. Yang kedua, huraian 1. Ini huraian 2. Huraian 3, huraian 4 dan huraian 5. Jadi kalau calon lihat di paparan sekarang, saya dah asing-asingkan pembahagian dia. Yang mana fakta, yang mana huraian 1 sampai huraian 5. Dan calon perlu ingat, kalau calon kurang satu huraian, calon akan hilang 1 markah. Kenapa? Sebab bila kita tengok soalan kebat 6 markah, kan? Cukup sifat ini, maka calon akan dapat 6 markah. Jadi kena ingat, untuk soalan kebat 6 markah, pastikan ada 1 fakta dan 5 huraian. Cikgu nak tanya, ada tak jawapan lain selain daripada ar-rahnu? Kan? Rasanya macam ada. Okey, kita kongsikan. Antaranya ialah jual emas tersebut. Ada emas kan? Jual lah balik. Okey, lepas tu huraiannya kita buat macam tadi. Tak ada masalah. Yang kedua, ada tak jawapan lain? Ada. Menggunakan cara mudharabah. Kan? Mudharabah pun boleh. Cuma yang tak boleh, yang ini dua benda ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana al-wadi'ah itu ialah simpanan. Takkanlah dah tak ada duit, emas nak simpan balik. Tak sesuai, Hakim. Betul. Kan? Betul? Okay? So, tidak sesuai. Jadi, mengambil takaful pun tak sesuai. Takaful ialah insurans Islam ataupun perlindungan risiko dalam Islam pun tidak sesuai. Jadi, kalau calon ada fakta-fakta yang lain, tak ada masalah. Boleh gunakan fakta tersebut dan tambah lagi, tambah lagi 5 huraian. 1 fakta, 5 huraian. Itu untuk kebat 6 markah. Jelas calon? Alhamdulillah. Kita nak tengok item kebat yang kedua. Boleh Hakim? Boleh Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Kita tengok kebat yang kedua, iaitu kebat 1 markah gabung dengan 5 markah. Okey, ini contoh soalan dia. Okey, kita ada nampak satu petikan akhbar, kan? Daripada petikan akhbar ini, dia buat 2 pecahan soalan. Soalan 1, nyatakan hukuman yang ditetapkan oleh Islam bagi kesalahan di atas. Dia tanya pasal apa ni? Rupanya petikan di atas cerita pasal arak. Jadi dalam Islam dia nak tanya, apa hukuman yang ditetapkan? Okey, jadi
Dan yang kedua, pada pendapat anda, bagaimana cara untuk mengatasi masalah di atas? Bincangkan. Inilah dia hakim dan juga calon-calon yang berada di rumah. Ini ialah soalan kebat 1 markah dan digabungkan dengan 5 markah. Kena buat dua-dua. Jangan tak buat dua-dua. Ataupun buat satu je, tak boleh. Kena buat dua-dua jawapan dia. Dan ini contoh jawapan yang saya boleh kongsikan kepada calon. Okey, untuk soalan 1, hukuman dia ialah 40 kali sebatan. Kalau ingat balik dalam perundangan Islam, bila kita melakukan jenayah dalam hudud, minum arak, kena sebat 40 kali sebatan. Itu dalam Islam. Itu jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang kedua pula, apa dia? Cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah, ini contoh jawapan kebat yang sesuai, yang boleh calon gunakan. Yang pertama, fakta dia apa? Menguatkuasakan undang-undang supaya masyarakat takut untuk meminum arak. Itu huraian. 1. Huraian kedua, seperti apa hukuman yang kena buat? Seperti mengenakan hukuman yang berat kepada yang melakukannya. Situasi ini akan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat supaya mereka dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan pengambilan arak. Oleh itu, kita hendaklah menjauhkan diri daripada arak kerana ia diharamkan oleh Islam. Agak-agak calon, berapa markah kita nak bagi kepada ni? Kan sebenarnya kalau ikut sini kita ada fakta, huraian 1, huraian 2, huraian 3 dan huraian 4. Jadi bila cukup 4 huraian dan 1 fakta, maka calon layak dan berhak untuk mendapat 5/5. Markah penuh. Markah penuh, Hakim. Markah penuh calon-calon. Takkan tak nak markah penuh? Nak kan? Kena buat. Sebenarnya, kalau calon buat huraian tu dengan ayat yang mudah dan difahami, tak ada masalah. Boleh. Tak perlu ayat yang terlalu lengkap. Tapi yang penting, ayat itu difahami oleh pemeriksa dan penanda yang akan menanda kertas calon. Ini ialah item kebat 1 markah, 5 markah. Kita nak tengok apa dia item kebat 1 markah. Okay. Minta maaf. Ada fakta lain tak untuk soalan tadi? Lupa pula saya. Okay, ada lagi jawapan-jawapan lain atau fakta-fakta lain. Ini contoh-contoh fakta yang boleh calon gunakan untuk jawab soalan tersebut. Dan digabungkan dengan 4 huraian selepas fakta ini tadi. Okay, calon 1 fakta, 4 huraian untuk kebat 5 markah tadi. Okay, kita terus kepada kita terus kepada item kebat 2 markah, 4 markah. Kita guna pendekatan yang sama. Cuma saya bezakan soalan yang pertama, nyatakan jenis kesalahan jenayah arak dan hukuman yang ditetapkan dalam Islam bagi kesalahan di atas. Sebenarnya soalan ni dia tanya kepada calon, apa arak ni dia masuk dalam kesalahan jenayah yang mana satu? Kita ada 3. Kita ada hudud, kita ada qisas, kita ada 4. 4 yang baru ada 4. Hudud, qisas, ta'zir dan juga diat. Jadi arak ini dia tergolong dalam yang mana satu? Jadi itu yang dia nak. Dan apa hukuman dia? Tadi hukuman dah tahu kan? Kita nak tahu apa kesalahan sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk jawapan ini, jawapan ni calon, kesalahannya ialah di bawah kesalahan jenayah hudud. Dan hukuman ni ialah 40 kali sebatan. Ini ialah 2 markah. 1 markah untuk jenis dia dan lagi 1 ialah untuk hukumannya. Calon kena buat dua-dua. Ni tips ni. Tip nak bagi ni. Kalau calon keliru kan, cikgu tak ingat cikgu, masa tu hudud ke, kisas ke, ta'zir ke, diat ke, tulis semua. Boleh? Boleh. Kan item subjektif. Betul. Dia tidak perlukan satu jawapan je calon. Calon boleh bagi lebih daripada 1. Tulis dia. Hudud, bawah kisas, bawah lagi ta'zir, bawah lagi diat. Sebelah hudud, buat dia punya hukuman. Kan? Nampak tak? Tip berharga ni. Untung siapa yang tengok kan. Siapa yang tengok kali ni memang dia tahu macam mana kita nak tackle soalan kebat dan soalan bahagian B. Jadi cara untuk mengatasi sama juga. Kalaulah soalan kebat 2, 4 kan, untuk 4 markah ni calon kena ada 1 fakta jawapan dan perlu ada 3 huraiannya. Huraian 1, huraian 2, huraian 3, huraian 3 tu boleh buat dia punya kesimpulan. Jadi untuk ini contoh dia menguatkuasakan undang-undang supaya masyarakat takut untuk meminum arak. Kan, seperti mengenakan hukuman yang berat. Situasi ini akan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat. Oleh itu,
kita hendaklah menjauhkan diri daripada arak kerana ia diharamkan dalam Islam. Cukup calon. Kita ada satu fakta, kita ada huraian satu, kan? Kita ada huraian dua dan kita ada huraian tiga, kan? Ni terlebih pula calon ni, dia bagi huraian empat. Salah tak cikgu? Salah tak cikgu? Tak salah. Bagi lebih tak ada masalah. Kan kita subjektif. Ya, betul. Kita calon boleh bagi lebih daripada satu. Ingat, subjektif ni, bahagian B calon, bahagian B subjektif. Calon boleh buat berapa banyak jawapan. Tapi jangan terlalu banyak. Kenapa tak boleh terlalu banyak pula cikgu? Sebab takut membazir masa. Kena fokus. Ingat, satu soalan 30 minit je. Soalan satu 30 minit. Soalan dua 30 minit. Sebab itu jangan jawab panjang-panjang. Dia buat karangan pula nanti kan. Surat cinta tu buat. Tak boleh, jangan. Okay? Fokus kepada kehendak soalan untuk memudahkan calon. Okay. Dan sebenarnya calon, kalau begini dia buat, walaupun lebih, dia tetap akan dapat 4/4. Jelas? Tapi lebih tak ada masalah calon. Tak ada masalah. Tak salah. Okey, sebenarnya calon, bila item kebat 2 markah tambah 4 markah, maksudnya calon pastikan ada 1 fakta dan 3 huraian. Ingat, kalau bagi lebih huraian tidak menjadi satu masalah, tetapi jangan terlalu banyak. Cukup 1 fakta dan 3 huraian. Ya, baik. Jadi banyak yang kita dapat daripada ustaz kita, antaranya pantang larang. Yang pertama, jangan buat dalam bentuk point. Yang kedua, jangan guna selain itu dan. Ya. Baiklah, kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Seronoknya bahagian B tasawur Islam ini, kita boleh bagi banyak jawapan. Tetapi jangan pula kita bagi jawapan yang salah. Baiklah, untuk yang terakhir ni, Ustaz Muhammad Zazali, apakah tips untuk kita mantap A? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Hakim. Untuk makluman dan untuk pengetahuan calon-calon murid-murid SPM yang berada di rumah, untuk kita dapatkan A+, khususnya calon kena pastikan jawab setiap soalan dengan betul mengikut kehendak soalan. Untuk itu, sebelum saya nak bagi beberapa tip yang lain, jom kita nak uji pemahaman calon yang berada di rumah. Kenal atau tidak item-item tadi? Ada 3 jenis item tadi yang saya dah kongsikan kepada calon. Kita nak tengok satu demi satu. Okey, soalan A1 dengan A2. Okey, kita nak tengok sama ada soalan ini perlukan huraian ataupun tidak perlukan huraian. First ataupun pertama sekali, apa yang kita nak kena buat? Kita kena tanda kehendak soalan. Dia nak 2, kan? Dan kita tengok markahnya, 2 markah. Okay, agak-agaklah calon-calon yang berada di rumah dan juga Hakim. Agak-agaklah berapa? Ni nak huraian ke tak nak sebenarnya? Tidak perlu. Pandai. Hakim pandai, calon-calon di rumah pun lagi pandai. Okay, inilah item atau soalan yang tidak memerlukan huraian. Yang kedua pula, kan, terangkan 2 keunggulan sistem perundangan Islam. Okay, dia nak 2 keunggulan. Berapa markah yang diminta? 4 markah. Jadi calon, bila soalan macam ni, calon perlu kenal pasti ini ialah soalan yang jawapannya perlukan huraian. Jadi kalau calon Hakim dan juga calon yang berada di rumah, kalau calon dapat kenal pasti ini, sebenarnya ia membantu calon untuk mengelakkan kesilapan. Sebab pengalaman saya dengan anak-anak murid saya di sekolah, bila soalan yang perlukan huraian ni, kadang-kadang mereka macam susah nak buat huraian. Tapi calon, saya harap sangat-sangat calon dapat bina huraian. Pilih kata hubung, bina huraian dengan tanya kenapa pada fakta jawapan tu. Okey, kita tengok contoh jawapan yang diberikan oleh calon ni. Yang soalan pertama, 2 sumber sistem perundangan Islam. Ialah, apa dia sumber utama sistem perundangan Islam? Kita ada 4 sumber. Kan, kita ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ada orang tanya, ada murid tanya, ada calon tanya, cikgu, kalau kita tak ikut susunan boleh tak cikgu? Boleh tak? Sebab dia item subjektif calon, jadi tak perlu ikut susunan. Yang penting jawab, jangan biar kosong. Itu je yang penting, kan? Okey, kenapa bagi 4? Kan tadi dah pesan, kalau dia nak 2, kena lebihkan 2. Kan suka lebih-lebih kan? 2, 2. Kan? Okey, kalau nak buat soalan A2 pula. Okey, bagaimana pula? Okey,
Jadi pastikan kita kena buat huraian selepas fakta tersebut. Sebab kita dah kata inilah soalan yang perlukan huraian. Jadi inilah contoh jawapan yang sesuai untuk calon bina. Contohnya, dua keunggulan sistem perundangan Islam ialah yang pertama bersifat lengkap. Kenapa lengkap? Kerana ia merangkumi semua aspek kehidupan. Nampak tak? Ada huraian. Saya merahkan tu sebagai cara untuk bantu calon. Yang mana huraian, yang mana fakta. Ingat calon, kalau calon tak buat huraian ni, calon dah rugi 2 markah kat sini. Walaupun jawapan depan tu betul. Tu yang rugi tu. Tapi calon tak boleh gunakan jawapan bawah untuk huraian yang atas. Pun tak boleh. Salah juga. Taklah juga. Lagi satu pesan saya. Jangan gunakan soalan untuk buat jawapan. Tak boleh. Contoh, kalau calon buat dua keunggulan sistem perundangan Islam bila ia bersifat unggul. Tak boleh. Ulang balik. Jangan buat calon jangan buat. Okey, tu tak boleh. Okey. Ini ialah dua item tadi. Kalau tengok soalan yang ini. Okey, soalan ni panjang. Bila soalan panjang, ada gambar, kan? Sama ada gambar ataupun soalan tu stimulus panjang. Okay, kita dah boleh agak ini ialah item kebat. Cuma calon kena kenal pasti sama ada ini kebat yang macam mana. Kebat ada 3, ingat. 6 markah, 1 markah, 5 markah, 2 markah, 4 markah. Kalau tengok soalan ini soalan yang macam mana. 1 markah, 5 markah, 6 markah atau 2 markah campur dengan 4 markah. Zainul Asri merupakan seorang hakim yang mempunyai kredibiliti hebat kerana memiliki etika sebagai seorang hakim. Beliau mampu mengendalikan kes mahkamah dengan baik dan adil dalam membuat keputusan. Pada masa sama, beliau diarahkan untuk mengendalikan kes mahkamah yang melibatkan adiknya Zainul Ashraf kerana kapasiti beliau sebagai seorang hakim yang memiliki etika yang hebat. Okay, soalan pertama, setenakan 2 etika hakim menurut Islam. Markahnya berapa? Markahnya 2. Automatik dah tahu dah. Inilah kebat yang 2 markah campur dengan 4 markah. Jadi apa yang calon kena buat? Kena jawab dua-dua soalan ni. Jangan buat satu je macam pesan saya tadi. Buat je dua-dua. Kalau katakan dalam Dewan Peperiksaan itu buntu, tak apa, tulis je apa-apa dulu. Yang terlintas. Tulis je dulu. Mana tahu, kan tadi saya dah pesan langkah 4 baris. Betul. Tiba-tiba dah buat, terlupa. Nak buat apa tinggal dulu. Buat soalan yang lain. Tiba-tiba tengah buat soalan ni, teringat pula soalan yang tadi. Bolehlah habiskan soalan tu, patah balik soalan yang ni untuk sambung jawab. Ingat, sambung jawapan. Jadi, apa yang etika hakim ni? Okay, jawapan yang pertama, hakim dilarang menyebelahi mana-mana pihak. Yang kedua, dilarang menghakimi pihak yang berkepentingan. Jadi, etika ini, dia berlawanan dengan cerita di atas. Jadi automatik jawapan yang dibuat untuk soalan yang kedua, Zainul Asri kena apa? Kena buat apa? Beliau perlu menarik diri kerana kes tersebut melibatkan orang yang mempunyai kaitan dengannya. Okey, fakta yang pertama. Yang kedua, kerana tu huraian 1, situasi ini akan menyebabkan berlaku pilih kasih, huraian 2, kerana mereka mempunyai pertalian adik-beradik, huraian 3. Cukup tak 4? Cukuplah. Tapi calon ni tambah lagi 1. Huraian 5 buat kesimpulan. Oleh itu, hakim perlu bertindak adil supaya keputusannya tidak berat sebelah. Dapat tak calon? Kalau calon tahu item tu yang macam mana, kebat tu yang macam mana bentuknya, dia akan memudahkan calon. Tapi sebenarnya hakim dan juga calon-calon yang berada di rumah, kalau calon gunakan bahasa-bahasa yang ringkas dan mudah difahami pun okey. Dan saya nak kongsikan beberapa tip. Okay, yang pertama, kalau boleh guna bahasa mudah, tapi jangan guna bahasa dialek masing-masing. Kan, tak boleh Banjar ke Jawa ke kan, tiba-tiba bahasa lain. Sebab penanda tu tak tahu bangsa mana. Tu ingat. Okey, yang kedua, tidak digalakkan memadam jawapan yang dirasakan salah, tetapi tambah jawapan yang baru. Rare ni. Kan, calon ingat tak digalakkan padam. Tapi calon boleh buat jawapan yang baru, tambah saja jawapan yang baru. Dan beberapa tip-tip yang lain yang saya kongsikan dekat sini, ini antara tip yang boleh calon gunakan untuk menjawab soalan bahagian B tasawur Islam dalam peperiksaan SPM nanti. Kan? Yang penting hakim, yang penting calon-calon yang berada di rumah, lepas usaha, lepas belajar, kan, tanya guru, kan, minta doa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa kepada
ibu bapa dan minta doa kepada guru. Ini antara 3 benda yang kadang-kadang kita lupa nak buat. Ya, Kena minta selalu. Dan saya doakan semoga apa yang calon-calon buat untuk persiapan dan persediaan dalam menghadapi peperiksaan SPM nanti akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesihatan yang baik dan dilindungi daripada apa-apa kesukaran dan apa-apa masalah sepanjang peperiksaan berlangsung, insya-Allah. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat Johor atas tip yang telah dikongsikan, dan saya doakan kepada semua murid yang mengambil mata pelajaran ini semoga berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.